soalan dia tak minta kamu pun lukiskan contoh stress strain bagi low carbon steel, tak ada. Cuma biasa dimintakan kamu region-region lah. Okay. Region yield tu berada di mana, hardening tu berada di mana, necking tu di mana dan rupture tu di mana. Okay. So ini basically adalah untuk ductile punya material stress strain diagram. Okay. Ni pun samalah. So, saya akan laju sikit lah sebab dia tengok video kan. So hubung kait antara stress strain curve ni, dia ada yang modulus. Kalau you all semua dah buat kan test mekanik bahan yang ada kena cari yang modulus tu, ataupun nama lain dia adalah modulus of elasticity. Okay. So dia sebagai apa? Kenapa tak nak ni? Satu-satu pula lah. Okay. So hubung kait dia, kalau dalam video tu kita nak tengok hubung kait antara stress dengan strain ni, kita boleh katakan stress ni adalah equal dengan strain. Okay. So bila berlakunya daya dikenakan akan berlaku deformation. So deformation tu pula akan dipengaruhi oleh plasticity lah. Plasticity maksudnya contoh kalau you kenakan daya pada suatu material tu, dia akan dia akan deform. Tapi bila you lepaskan daya tersebut, sepatutnya dia kembali kepada original punya apa ni, shape lah. Okay. So kalau macam contoh dia tidak kembali pada original punya shape, itu kita panggil sebagai plasticity. Tetapi kalau dia boleh kembali kepada original punya shape kita panggil elastic. So kena faham maksud elastic dengan plasticity. Elastic, you kenakan daya, bila you lepaskan, dia akan kembali kepada original shape. Kalau plasticity, you kenakan daya, bila you lepaskan daya tu, dia tidak kembali kepada keadaan asal dia. Contohnya lah, you ada graf You ada graf, you kenakan daya, bila you lepaskan daya tu, dia akan kembali kepada asal lah, mungkinlah hampir kepada asal. Tetapi kalau plasticity, you kenakan daya, bila you lepaskan dia tidak kembali kepada keadaan asal. Itu adalah plasticity. So that's why kita nak, dia ada hubung kait dia. That's why kena ada letaknya yang modulus ataupun simbol dia E ataupun nama lain dia adalah elastic modulus. Okay. So kat sini mengatakan high value of E indicates a stiff hard material lah. Okay. So ini adalah kita nak tengok apa kaitan yang modulus E, yang modulus simbol E tu. Okay, biasa kita akan tengok kat bahagian sini lah. Okay, kalau slope yang pertama ni kalau kita keluarkan, ada tak page yang ni, macam ni. Kalau you keluarkan yang daripada gambar raja ini kepada ini. So ini adalah pada y axis kamu ada strain, stress. Pada x axis adalah strain. So pada yang slope ni adalah yang modulus berkadar langsung dengan stress over strain. Okay. So ini sama jugalah. Tetapi untuk perbezaan material. Tapi masih lagi di bawah ductile. Okay. Ni kalau brittle. Kalau brittle tengok. Dia terus kalau macam yang satu lagi tu, you akan dapati dia punya ni macam ni kan. Bau dia rupture ataupun ini. Lepas tu bau dia failure ataupun rupture. Tapi kalau untuk brittle, dalam tak lama ataupun daya dia belum ada perubahan apa-apa pun pada material dia terus dah failure. Macam you tengok dalam video tu. Okay, yang crunchies tu. Bila dia kenakan daya dia terus patah. Okay, kalau yang mask tu dia kenakan daya dia dah fail tapi material itu tak sepenuhnya terputus. Okay, ada yang nak masuk ke? Ke ada yang left? Okay, tak ada apa-apa. Okay, ini adalah contoh-contoh stress strain diagram bagi perbezaan material lah. Kat sini kita ada alloy steel. Tapi yang jenis tempered alloy steel. Yang ni low alloy steel. Okay, bila low alloy steel dia punya strain dia lebih rendah lah compare kepada yang tempered alloy steel. Ni untuk carbon steel. Okay, dan ni untuknya pure steel.
So kat sini masih lagi dia modulus of elasticity dia ada juga kaitan dengan Hooke's law. Okay. Bila soalan kata pasal Hooke's law, you dah kena bayangkan dah. Dia mesti ada kaitan dengan modulus of elasticity. So rumus bagi ini kita panggil sebagai Hooke's law lah. Okay. Dia masih lagi dikatakan berhubung kait dengan Hooke's law. Dan Hooke's law ni pula berkait pula dengan modulus of elasticity. Kadang-kadang soalan dia tak bagi kamu using Hooke's law method, please determine sekian-sekian. Okay, dia cuma bagi kamu modulus of elasticity. Dia bagi kamu ni lah, given E equal to apa? 20 gigapascal. Okay, so bila dia ini confirm dalam you punya set, you punya mindset you dah tahu dah. Iaitu mesti dia adalah stress equal to E strain. Okay. So nanti sebenarnya equation ni kita boleh elaborate lagi panjang. Okay. So, mana ni? Dekat sini. Okay. Strength is affected by allowing treating and manipulation process, but stiffness modulus of elasticity is not. Maksudnya kalau benda-benda lain ni macamnya alloy ke suhu ke proses pembinaan pun akan mempengaruhi stiffness lah. Tapi elasticity tak. That's why kalau you masa buat yang plasticity punya bending tu, saya minta kamu carikan nilai E tu daripada internet. Sebab dia hampir sama lah. Okay, cuma tak beza jauh sangat pun. Okay. So yang ini adalah elastic versus plastic behavior macam saya terangkan tadi tu lah. Okay. So kalau macam ni, kita kenakan daya. Okay, bila you lepaskan, dia akan kembali kepada kedudukan asal lah. Okay. So tetapi kalau kita kenakan daya lagi, okay, sampai satu tahap, dia akan fail. So, kat sini kata apa? If the strain disappear when the stress is removed, the material is said to be elasticity. You anggap macam getah. You tarik getah, you lepaskan, dia kembali pada asal. Itu adalah elasticity. Okay? Tapi dia kata the larger stress for which the occur is called the elastic limit lah. Okay. So, maksudnya kalau kat sini tahap ini, okay, kita panggil sebagai dia punya elastic limit. Sebelum dia start to fail, sebelum dia menurun. So bila menurun ni dia dah over the elastic limit. Okay. Okay, mana lagi? Satu, when the strain does not return to zero after the stress is removed, the material is said to behave plasticity. Dia maksudnya kalau dia tak kembali kepada asal ke, tak kembali pada zero ke, dia adalah plasticity. Okay. So ni adalah perbezaan untuk ductile material dan juga brittle material. So ini tolong baca dan saya nak ingatkan kepada you all, soalan bagi test dan juga final ada teori. Okay, mostly teori tu ada di dalam slide. Okay, so you kena fahamkan dan teori-teori itu, dan biasanya teori ditanyakan kamu, okay, adakah kenyataan ni benar, adakah kenyataan ni salah, di manakah kenyataan yang benar, manakah kenyataan yang salah. So you kena baca lah, terutama info-info yang berkaitan tentang perbezaan ini. Kerana student dia confuse antara ductile dengan brittle. Okay. So dia boleh baca dari ni lah. Okay. Puan, Ya. ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk. Discard. Dah boleh. Boleh 5 orang ni. Mana yang lain? Okay, dah boleh masuk Kenapa tak nak keluar? Raja sangatlah. Kenapa dia tak nak keluar?
Tak nak. Saya tak tahu apa masalah dia. Itu je sebenarnya. Okay. Kalau saya tunjuk ke sini nampak kan? Ni nampak kan? Nampak. Okay. Nampak. So stress strain equation ni kan asalnya kan adalah strain equal to modulo of velocity times by strain. So kalau kita jadikan E sebagai pemalas, dia akan jadi stress over strain. Okay. Tetapi kita tahu pula stress adalah pressure over area. Strain adalah deformation length over original length. Okay. So kalau you masukkan dua equation ini dalam ini, dia akan jadi begini. Itu yang saya cakap tadi. Equation yang ini kita boleh kembangkan dia. Sebab kita tahu formula untuk stress dan juga formula untuk strain. Okay. So end up nanti you boleh dapati nilai E tu apa? So E equal to PL over ini. Bukan 8 Ni. Biasa kan soalan minta kamu okay, determine the modulus of elasticity. Dengan dia bagikanlah information area, dia bagi kamu deformation of length, dia bagi kamu pressure. So nak jadi dia gunakanlah equation ni. So equation ni sebenarnya tak payah hafal pun tak apa yang ni tak payah hafal pun tak apa. Yang you kena tahu adalah relationship between stress strain equation, yang itu yang ini. So daripada ini you kembangkan menjadi ini. Okay. Kadang-kadang soalan tu berturutan. Dia minta kamu carikan stress dulu. Tu minta kamu carikan strain. Last kali dia minta kamu carikan modulus of elasticity. Ataupun soalan tu dia putarkan. Dia bagi kamu modulus of elasticity. Dia minta kamu carikan deformation of length due to stress. Maksudnya nak carikan apa nilai ni lah. Soalan pusing-pusing je. Jangan pening sudah. Okay. Ini macam saya dah terangkan tadi lah. Okay, you masuk-masukkan dia, you tahu asalnya adalah yang ini. Tapi daripada ini kita tahu stress formula dia adalah ini. Strain formula adalah ini. So kalau itu balikkan pun macam ni juga. End up macam ni, pusing-pusing. End up. Kadang-kadang soalan dia menggunakan ni, simbol ni sama juga dengan ini. So kalau soalan dia bagi kamu, ya? Ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk. Discard. Ambil. Okay dah. Okay, ni pun dah okay dah tu. Okay. So, kena bear in your mind lah. Sometimes dia bagi simbol untuk deformation of length tu. Okay. Macam ni. Tapi yang saya selalu tulis adalah yang macam ni. Simbol dia. Okay. So, jangan pula, simbol apa pula ni? Tak tahu pula. Tak. Okay. Biasanya nak carikan this equation will yield deformation if jika pressure, length, area dan modulus of elasticity are known lah. Diberikan. Okay, diberikan ataupun you kena cari. Bila you cari baru you boleh cari gunakan equation ni. Tetapi to be remind, equation ni hanya boleh digunakan pakai sekiranya area dia adalah constant macam ini. Ni okay. At certain point okay. Dia maksudnya dia constant dia. Okay, ni pun okay. Tapi kalau jadi macam ni, pada satu bahan, okay, tiba-tiba yang kawasan kiri ni diameter macam ni. Kawasan kanan dia macam ni. Ni tak okay. So maksudnya yang ini kita, condition ni kita tak digunakan, equation ni kita tak digunakan dalam material yang macam ini. Okay. Faham Faham. So, okay. Faham. Ini contoh kalau macam ni you dapati you ada material yang pertama. Ni material yang kedua, ni material yang ketiga. So kat sini
memanglah ada perbezaan area, tapi pada bahagian-bahagian yang mana bahagian pertama dia constant, bahagian kedua pun dia constant dengan area tersebut, bahagian ketiga pun area dia constant pada bahagian tersebut. Okay, so kat sini apa yang boleh lihat, you ada area 1, pressure 1. Kat sini lah, pada waktu inilah dia akan pakai you punya knowledge, you punya pemahaman tentang internal load yang kita belajar pada chapter 1. Yang you diuji, dinilai semasa kuis 1. Okay. Sebab deformation ataupun elasticity sometimes diminta kamu cari di bahagian, di internal. Okay. Bahagian setiap dalaman material tersebut lah. So kalau dia ada perbezaan area, dan juga sometimes ada perbezaan, yalah setiap benda ni akan ada perbezaan area, length dan juga pressure. So kita kena analyse deformation ni, okay. Analyse deformation ni, ataupun simbol ni, separately lah, berasingan pada setiap bahagian. Lepas tu baru kita tambahkan, macam ni. Baru kita akan tambahkan. Okay. Dan sometimes juga boleh jadi you punya E pada setiap bahagian, contoh 1, 2 dan juga 3 ni, dia akan berikan nilai E yang berbeza. Jangan, that's why kena baca soalan tu betul-betul. Adakah setiap bahagian itu mempunyai yang modulus yang sama ataupun berbeza? Sekiranya berbeza, sewaktu kamu nak tambahkan dia, macam contoh you nak tambahkan P1, L1, A1, E1 campurkan dengan P2, L2, A2, E2. So kat sini condition dia lah E1 tak sama dengan E2. Tapi kalau dia sama, dia akan jadi, di bawah ini akan jadi E1 lah. Kadang-kadang kita nak kelirukan student. Biasa contoh dia bagi constant tau. Maksudnya given this figure sekian-sekian, given E equal to apa dia. So bila you nak masukkan nilai E tu, daripada equation ni you boleh keluarkan lah 1 over E darabkan dengan P1 L1 A1 campurkan dengan P2 L2 A2. Ni kalau E kamu constant. Kalau tak constant, you kena buat macam ni lah. So, baca soalan betul-betul. Okay? Clear? Okay, kita tengok pada example ni. Ni yang saya masukkan ni. Dalam example biasanya kita akan bagi yang nilai E dia sama je. Maksudnya satu E je. Okay? Dia kata find total deformation of N A with respect to D. Maksudnya dia nak daripada A kepada D lah. So, bila dia kata A kepada D, dia kena cari keseluruhan this part dan you dapati pun dia punya area sama. Okay, iaitu 20 mm square. Okay, so cuma sekarang apa yang beza kat sini yang you boleh lihat, dia akan ada perbezaan P dan juga berkemungkinan length. Okay, boleh nampak lah sebab kat sini diberikan LAB, LBC, LCD. Kat sini dia tengok AE ni. AE ni dia tak cakap pun area untuk AB ke, area untuk BC ke, tak. Dia mengatakan sebab you punya area sama bagi ke dalam satu material ni. Okay, kena notify lah. Kat sini kata each member have uniform area. That's why dia sama je. Ketiga-tiga sama. Sebenarnya you boleh keluarkan pun dari macam ni. 1 over A, E darabkan dengan PAB, LAB and so on lah. Okay. Tengok example ni macam tadi. Dia nak, tetapi you kena, bila you dapati, okay, kenapa tak nak ke sana? Dia akan dapati P yang beza. Okay, P ni akan berbeza. So P ni P apa? P bagi AB lah. AB di mana? AB di sini. So maksudnya kena cari internal load di AB, internal load di BC dan juga internal load di CD. Buat macam yang kita belajar di chapter 1. Okay, iaitu yang inilah.
So kalau you pecahkan pada PAB ni, you ada yang asal dia ada 5 kilonewton ke kiri. So nak seimbangkan, you perlukan 5 kilonewton ke kanan, bermaksud ini adalah tension. So tension dia adalah positif Okay. Untuk yang BC, dia kena pastikan you sambungkan dengan A, B, C ni lah. So you ada original 5 kilonewton ke kiri. Okay. So maksudnya 5, negatif 5 campur 8 bersamaan dengan 3. Betul? Betul atau salah? Okay. Betul atau salah. So 3 itu dia akan jadi negatif, dia akan jadi compression. Kenapa compression? Sebabnya you ada 8 kilonewton ke kanan. So you nak seimbangkan, you ada 8 kilonewton ke kanan. Okay, you nak seimbangkan ke kiri, you perlu ada 5 campur dengan 3. So akan jadi 8 lah. So perlukan ke kiri 3 lah. Okay, so bila dia going into the material, dia akan jadi compression. Okay, so untuk yang pada segmen CD, you ada external 7 kilonewton yang itu compression, tetapi dalam internal dia akan ada ke kanan 7 kilonewton. Bila ke kanan dia going into the material, so dia akan jadi compression. So bila you lakarkan dia macam ini, first ni adalah tension positif. Okay, positif. Lepas tu dia turun kepada compression 3. Okay. And then dia pergi kepada compression. Dia stabil dulu pada CD, turun kepada 7. Okay. And then jalan lagi. Dia diseimbangkan dengan yang inilah. 7 tolak dengan 7 akan dapat kosong nanti. Okay. So ini tak payah terang tak apa sebenarnya kan. Dah terang dah maksud satu. Okay, ni adalah example macam yang tadilah. Section BC, you kena masukkanlah dia punya nilai PAB, PBC dan juga PCB ni. Okay. Mana? Tu nilai-nilai dia lah. Okay. So ini 0.1 meter ni adalah dia punya length bagi AB. Ini length bagi BC dan ni adalah length bagi CD. Okay. So and then nanti last sekali masukkan nilai area bagi area dan E lah. Kenapa dia tak nak ni? Saya punya komputer hang ke? Hang lah pula. Okay. Discard. So nanti dia akan jadi macam ni lah. You akan dapati dia punya deformation daripada A kepada D adalah okay, nilai 0.375. Nilai negatif ni perlu dimasukkan Jangan lupa. Okay, sebab kita dah classifykan dia sebagai compression. Bila compression dia negatif. So yang ini pun dia sebagai compression. So masukkan juga negatif. So nanti you akan dapatilah yang ini adalah negatif 0.338. Ya? Ya, tak dengar? Ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk. Dah masuk dah. So how would this answer change if aluminium or bronze instead of steel? So nanti macam mana nak jawab? Apa jawapan dia? Kalau soalan ni ditukarkan kepada aluminium ataupun bronze, apa yang akan berubah? Anyone? Tak nak jawab, saya panggil nama. Darwish. Mana Darwish? Darwish? Kalau soalan ni kita tukarkan dia dengan material aluminium ataupun bronze. So apa yang akan berubah? Properties lain sama. Cuma material tu je.
properties pula. Info yang lain semua sama, cuma material je berubah. So apa yang akan effect jalan kerja kamu? Kat mana yang akan effect jalan kerja kamu? Yang nilai yang second row tu. Nilai second, nilai apa? Ni yang effect tu modulus. Pandai. Sebaik boleh fikir. So kalau kita ubah kepada aluminium ataupun bronze, maksudnya yang berubah hanyalah dia punya properties je lah, iaitu yang modulus dia. Okay. Di internal load dia, external load masih lagi sama. Okay. Area masih lagi sama tapi material kita tukar. So yang akan membezakan dia adalah dia punya E lah. Okay. Next. Ini adalah kata apa? A steel rod is subjected to loading of 200 kilonewton having a linear deformation. Okay, maksudnya 200 kilonewton adalah you punya P. Having a linear deformation. So, you akan ada dia punya delta lah. Okay. Dan diberikan you punya stress adalah 275 apa? Mega ke ni? Mega over millimeter square and E yang modulus adalah 205. Calculate the minimum. Okay, minimum. Apa maksud dia? Minimum. Minimum rod diameter and length. Dia nak kamu dapatkan D dan juga length. Okay, D dan juga length. D dan juga L lah. So, maksud minimum ini, kalau kita tengok pada slide ini, you kena buat macam ni lah. So, minimum dia mesti lebih kecil. Okay. Stres yang kamu nak kena kira tu ataupun area yang kamu nak kena kira tu dia mesti lebih kecil daripada yang diberikan lah. Okay. Diberikan apa tadi? Yang ni. Saya boleh tak? Saya nampak lah macam ni. So kalau dia kata maksimum, barulah lebih besar. Yang ni bila kata minimum maksudnya lebih kecil. Okay, you dah dapat, dia dah bagi tahu dia punya force adalah 200 kilonewton. Okay, dia punya stress pun dah ada. Sekarang dia nak carikan kamu punya D. So maksudnya area kamu tak tahulah kan sebab kamu ada D. So you jadikan area sebagai you punya unknown. You akan dapati area kamu adalah ini. Tetapi dia bukan nak area nakkan D. Okay, bila dia kata rod, cakap je rod. Okay, rod ni bermaksud dia adalah bentuk macam ni. Rod macamnya rod besi. Okay, bila rod macam ni, dia punya area adalah pi D squared over 4. Tu yang jadi, masukkan ni nilai ni. Okay. Tetapi jangan lupa, bila you dah jadikan dia adalah ini, dia akan jadi area-nya adalah lebih besar dan sama juga dengan nilai inilah. Okay. Maksud sama dengan. So, masukkan dalam equation ni, nilai area ni nanti dapatlah D. Okay. Lepas tu dia nak kamu carikan length. Okay. Bila dah ingat length. Length mesti ada kaitan dengan strain. Strain adalah you punya deformation length over dengan original length. Tetapi dia tak bagi kamu nilai strain. Dia bagi kamu nilai E. So macam mana you nak hubungkan dia? You hubungkan dia antara stress dan juga strain. Tu yang akan jadi equation ni macam ni lah. Okay. Dia bagi kamu nilai untuk apa ni? Deformation lah. So, yang ini kita masukkan nilai dia adalah mana nilai yang ni. 0.8 ni adalah nilai bagi you punya deformation Dia gunakan simbol ini ataupun inilah. Okay, masukkan dalam equation ni. Nanti you akan dapat nilai you punya length. This one. So, basically soalan ni dia bermain-main dengan formula sahaja. Okay.
Kita tengok pada soalan yang ni. Calculate the linear deformation occur on the rod as shown in figure. Given E. E lagi. Dia nak kamu dia akan linear deformation. Iaitu simbol ini ataupun simbol data lah. Biasa saya panggil data. Okay. So kena carilah dia. Nak cari dia. Ini sama juga konsep macam yang chapter 1 lah. You kena cari dulu, kena seimbangkan dulu ataupun cari reaction pada support ataupun pada fixed support A ni. Okay. So cara ni. So kita calculate the reaction at A, you akan dapati pada A ni nanti dengan menggunakan equation of equilibrium, summation Fx equal to 0, you akan dapati RA kamu adalah tension ataupun going out from the material, dia akan jadi positif, dia akan jadi 4 lah, 400. Okay, so you kena kaji setiap bahagian AB, BC dan juga CD. Okay, kita akan tengok pada AB. So AB you ada ke kiri 400, okay, tension ke kiri 400 dan ada tension ke kanan 400. Okay, tetapi di bahagian point B itu dia perlu seimbang lah. So bila you ada ke kanan 400, dia seimbangkan dengan ke kiri 400. Starting daripada segmen B ke C, you akan ada external load tension ke kiri 400. Okay, tetapi dalam original punya figure, dia dah ada 500 ke kanan internal lah. Dan juga ada ke kiri 300 internal. So, yang ini, bila you gunakan equation of equilibrium summation Fx equal to 0, you akan dapati ini perlu diseimbangkan 200 lah. Iaitu, apa dia? Iaitu 500 ke kanan. Macam mana? You ada negatif 400 campur 500 tolak 300. Jawapannya berapa? Ini 100. 100 tolak dengan ni akan jadi negatif 200. Okay. So maksudnya negatif 200 untuk seimbangkan dia lah nanti. Okay. So dia akan jadi 200. So pada bahagian BC sahaja, bahagian BC saja untuk sini. This part saja. Macam mana dapat 100 ni? Ni adalah 500 tolakkan dengan 400. Untuk yang ini adalah 200 tolakkan dengan 300. Okay. So akan jadi 100 lah kat sini. Okay. Combination dia. Untuk yang CB. Okay. CB. Kenapa kenapa saya kena cari 100 ni? Sebab you perasan kat sini dia ada 2. Kita nak jadikan dia satu internal sahaja. Ni pun sama. Kat sini dia ada 2, kita jadikan satu internal. That's why jadikan dia macam ini. Okay. Sebab yang lain pun pada segmen AB jadi satu je ni. Nilai tunggal dia. Okay. So, kalau untuk dipermudahkan dalam bentuk tulisan lah. Macam tadi dalam bentuk figure kan. Pada segmen AB, you akan dapati dia punya daya going out. So, going out dia akan jadi tension iaitu positif. Okay. You nyatakan berapa you punya L, you punya area dan you punya PAB. So dia dalam bentuk positif. So untuk BC, dia going into the material. Dia akan jadi compression lah. Dia akan jadi negatif 100. Untuk CD pun dia adalah tension. So positif. So akan jadi 200 ni lah. So dengan menggunakan ni, kita akan masukkan dalam equation ini. Okay. You perasan kenapa dikeluarkan 1/200? 200 ni adalah nilai E kamu. Okay, E kamu diberikan sebagai 200 lah. Okay. Sebab dia sama pada setiap bahagian. So keluarkan. So masukkanlah nilai-nilai yang kita dah cari tadi untuk dapatkan dia punya elongation, iaitu 2.75 lah. Okay. So ini adalah hubung kait antara, ni aku macam recall balik je. Dia nak tunjukkan kat mana ultimate strength. Ultimate strength berada di puncak ni Sini ada ultimate strength. Kalau ada cotek macam ni ni adalah yield strength. Okay. So yield strength
adalah di bahagian strain hardening. Okay. Sampai di puncak ultimate strength. So selepas ultimate strength adalah necking. Okay, necking itu apabila failure itu start untuk failure. Dia belum fail sepenuhnya, dia baru nak start untuk fail. Okay. So yang ni pun dah terangkan tadi, untuk yang modulus ni adalah rise over dengan run. Rise ni adalah you punya stress, run yang kamu adalah you punya strain. Okay. Ini sama juga. Okay. Kat sini kita ni lain sikit kalau dia punya figure. Figure dia ada linear region lah. Linear region ni contoh macam yang kita tengok pada ductile material punya graph dengan brittle punya graph. So bila dia berkadar langsung, at one point sebelum dia bertukar, dia adalah pada proportional limit. Okay. Selepas itu bila dia punya nilai bagi stress dia constant, okay, kita panggil sebagai perfect plasticity or yielding. Maksudnya walaupun dia dikenakan daya, daya pada daya yang sama, tetapi deformation tetap berlaku. Okay, nilai strain lah. Okay, daya sama tapi terdapatnya perubahan deformation, perubahan bentuk ke panjang ke pendek pada metode tersebut. Okay, pada one point ni, selepas tu dia akan berlakunya strain hardening di mana daya mula bertambah, okay, dengan strain deformation pun bertambah, tetapi pada ultimate stress, pada daya yang paling tinggi, okay, dia dah mula, selepas daya paling tinggi tu dia akan mula fail lah. Dia akan mula fail. Okay. Ini adalah information. Soalan-soalan macam ni biasa keluar ni. Dia minta kamu apakah maksud sekian-sekian. So kena mula hafal. Dan kalau kamu nak rujuk soalan-soalan past year dia tak ada soalan berkaitan teori sangatlah. Teori dia pun mungkin simple. Tapi kali ni kami akan banyakkan teori. So you kena bacalah masuk-masuk yang dinyatakan dalam graf ini. Okay. Yang ni untuk aluminium alloy. Okay. Dia kata no noticeable yield happen. Kat sini dia tak ada yield. Dia tak ada yield process. Okay. Dia yang ni adalah sebagai offset method lah. So yield occur at strain pada 0. Terlampau kecil jugalah untuk strain dia. Okay. Ni sama yang tadi. Ini kalau untuk dari segi macam yang ductile. Ductile ke brittle lah, macam brittle. Rupture occur without noticeable any period change in the change of elongation. Macam contoh yang kita punya chocolate crunchies tu. Bila apa dia tak bagi apa-apa signage pun, tiba-tiba dia terus patah. Okay. Tadi kita tengok stress strain punya relationship. So dalam stress kita ada shear. So sekarang tengok shear strain relationship. Okay. Shear stress versus strain. Hooke's law in shear. Sebelum ni tengok pada stress. So kalau Hooke's law in shear, formula dia adalah ni. Tau equal to G gamma. Okay. G ni adalah apa? Dia adalah shear modulus or modulus of rigidity. Okay, habis untuk subtopik 2.1, kita akan pergi ke 2.2. Okay. So 2.2 ni masih lagi berkaitan Hooke's law and Poisson ratio. Okay, nak tengok tadi relationship antara stress and strain. So dalam stress and strain kita ada modulus yang ataupun elasticity, modulus of elasticity, dan dia related dengan Hooke's law. Dan kali ni kita nak tengok Hooke's law dan juga Poisson ratio. Okay, so ni ada orang yang mewujudkan Hooke's law, nama dia Sir Herbert Hooke nama dia, ni orangnya. Dan nak tengoklah kalau macam contoh spring kita ada daya. Kita akan ada K. K ni adalah restoring force of spring. Okay. Ataupun F ni adalah
force lah. X ni adalah distance dia. Okay, berapa banyak dia memanjang ataupun memendek. So K ni adalah kita panggil sebagai coefficient. Okay, K ni biasa given lah. Bila orang kata coefficient tu biasa given. So negatif ni menunjukkan force ni act in opposite direction of displacement lah. Okay, lepas tu kena letaknya ni. Dia punya nilai negatif. So kalau kat sini you ada datum kamu, ni adalah you punya original punya kedudukan, X original. Okay. So kalau you nak sama ada push, nak apa ni, tarikkan dia, kamu tarik ke sini kan. Tapi deformation dia adalah inilah arah dia. Tu yang jadi negatif tu. Okay. Ini adalah formula untuk linear elasticity. Okay. Bila linear elasticity, dia ada relationship antara yang modulus dan juga ni. V ni dia simbol sebenarnya macam ni. Okay. Dia adalah Poisson ratio. Okay. Dia adalah Poisson ratio. So yang ini pun formula tak payah hafal. Nanti you boleh buat nota sendirilah sebab online kan, open book. You punya test dengan final adalah open book Sebab online you boleh buka lah pun apa-apa kan. So G adalah shear model of elasticity, E adalah yang modulus. Okay. So nak jadi Poisson ratio ni pun dia ada formula dia. Apa pula lah formula dia kan. Okay. So V is constant when G is known lah. Okay. So kalau G tu diberikan, V kamu adalah constant So Poisson ratio. Apa itu Poisson ratio? Kena tahu betul-betul. Kena ingat dah. Poisson ratio ni adalah apa? From experience, rubber suffer a reduction on cross-sectional area when stretched under a tensile form. Okay. This effect known as a Poisson effect. Bermaksud apa? Bila kamu ada getah, okay, getah itu contohlah kamu tarik dia kiri dan kanan, you kenakan tension. So, apa akan berlaku? Okay, you akan tengok pada paksi X dan juga paksi Y. Pada paksi X, dia akan memanjang. Pada paksi Y, dia akan pendek. Faham tak? Anyone? Okay, faham. So, pada paksi X, kita panggil sebagai longitudinal strain. Okay, pada paksi Y, kita panggil sebagai lateral strain. Itu kalau kondisi tension. Kalau condition kamu ada compression, dia akan mengalami pemendekan pada paksi X. Okay, dan dia akan mengalami pemanjangan pada paksi Y. Okay. So, in the region where the stress strain is linear, the ratio of lateral strain to longitudinal strain is constant and is known as Poisson ratio. Poisson ratio ni simbol dia. Kalau ratio dia antara longitudinal ataupun longitudinal kamu adalah apa? Paksi X over paksi Y. Dia adalah Poisson ratio. Okay, simbol dia adalah inilah. So the axial elongation due to an axial load P occurs simultaneously with the lateral shrinkage for isotropic material one behavior or property. Dia isotropic tu maksudnya dia punya shape tu sama lah. Okay, pada condition dia macam contoh macam ni. Okay. Sorry. Ni sama. Yang tak sama tu yang bukan isotropic tu, let's say dia bukan shape yang macam ni. Maksudnya mungkinlah dia jenis besar di bahagian sini, lepas tu dia membesar di bahagian belakang. Ni tak boleh. Ni bukan isotropic punya shape. Isotropic maksudnya dia macam ni lah. Macam cakap dia hampir sama. Maksudnya kalau tengokkan segi tu, muka dia tu dia akan jadi segi empat tepat lah. Okay. Pada sekeliling tu hampir sama. Okay, itu masuk isotropic. So Poisson ratio untuk formula dia adalah the ratio of lateral or perpendicular strain to the longitudinal or axial strain. Okay. So maksudnya lateral strain over dengan axial strain. So lateral strain kita ada apa? Paksi X lah.
Okay, over dengan paksi Y. So kat sini jangan lupa letak negatif. Kenapa negatif nanti saya akan terangkan. Okay. So kalau ikut pada gambar rajah ni, you ada 3 dimension, you ada paksi Z, paksi Y dan juga paksi X. Okay, sekarang ini daya ini dikenakan pada paksi mana? Pada paksi X lah. So daya maksudnya dia akan memanjang pada paksi X, tetapi dia akan memendek pada paksi Y dan juga paksi Z. Okay. Ni kalau contoh untuk one axis lah. Kalau one axis you ada contoh pada paksi Z saja. Two axis contoh you ada pada Z dan juga Y. Kalau tiga, ketiga-tiga axis lah. So dia kata consider the action of different direct stress system acting on a cube material below. Kita akan tengok satu macam mana bentuk dia, equation dia kalau satu paksi, dua paksi dan juga tiga paksi. Okay. So untuk stress acting on one axis, contohnya Z sahaja. So dengan menggunakan Hooke's law, you akan gunakan ini je lah. Okay. Should be constant strain in the same direction. Kalau dia ada berkaitan dengan Poisson ratio pada one axis only, you akan dapati kita tahu untuk Poisson, okay, Poisson mana tadi asalnya adalah negatif sigma X over sigma pula strain X over strain Z lah. Okay, yang ini. Ini kalau satu aksis sajalah. Okay. So nanti bila kita kembangkan sebenarnya nanti end up dapat yang ni. Okay, dia kata apa? The negative value indicate contraction. If force applied in compressive, the value will be positive lah. So kalau tadi kan kita gunakan dia tension. Okay, tension. So tension dia adalah negatif. Kalau yang compression, ini untuk Poisson ratio jangan confuse dengan yang you belajar pasal yang internal force tu. Ini untuk yang Poisson ratio. Poisson ratio dia tengok dia tak ada berkaitan dengan internal force pun. Okay. Ini kalau untuk dikembangkan lah. Dikembangkan kalau tengok pada paksi Z, dia punya strain dia akan bertambah. Okay. Pemanjangan kan dia akan semakin memanjang pada paksi yang ni, dia akan memanjang pada paksi Z. Tetapi dia akan menguncup ataupun memendek pada paksi X dan juga Y. Okay. So boleh simplify kan lah. So nanti akan dapati ni adalah formula dia. Yang ini. Asalnya ini kan. Okay. Mana lagi? Yang ini kalau untuk two axis. Sama je. Two axis maksudnya ada paksi Z dan juga paksi Y. Kalau ketiga-tiga axis ni lah. Okay, Poisson ratio yang ini. So bila kamu susun balik, dia akan jadi macam ni. Macam yang ini. Okay, ni formula je. Macam nak kembangkan saja. So ini kalau untuk ketiga-tiga lah. Okay, kalau saya macam mana saya nak faham. Okay, kalau tengok pada paksi Z. So bila pada paksi Z dia akan increase. So increase dia akan jadi positif. Tetapi pada paksi Y dengan X dia akan negatif. Okay, negatif. Sama jugalah kalau pada paksi Y dia akan increase positif. Okay, positif ni. Yang lain dia akan decrease negatif. Okay. Ni adalah untuknya volumetric strain. Okay, assuming the cube is subjected to uniform stress, di mana you ada stress pada paksi X sama dengan paksi Y sama dengan paksi Z. Okay, dan equation yang you boleh gunakan untuk ini adalah this one lah. Kalau you punya stress tu sama. Okay, so volumetric strain dia adalah rumus yang ini. Okay, yang ni bukan dia olahkan daripada sini je. Tapi kalau volumetric dia cuma tambah 3 kat depan. Okay, so kalau untuk material biasanya dia punya nilai Poisson ratio dia tak must be less than 0.5 lah. Okay, most metal V is about 0.3.
dia tak akan lebih daripada 0.5. Kalau lebih tu ada something wrong lah. Okay. So ni ada summary untuk strain distribution due to stresses. Ni kita simplify lah sebenarnya. Tu Haji Jaya dia simplify kan kepada lebih mudah. So ni ada general state of Hooke's law. Ni lah by supervision of the component, the strain in the x, y and z direction, the strain along each axis can be written as daripada tadi tu. Sebenarnya dia simplifikan menjadilah begini equation ni. Ini kalau untuk yang sharing stress. Okay, sharing stress yang berkaitan dengannya model of rigidity adalah yang ni lah. Ni dia. The proportional constant G in the modulus of velocity initial of the model of rigidity. Value of G are usually determined from a torsion test. Okay, G tu sama ada diberikan ataupun kamu cari. Kalau kamu cari, dia kena bagi kamu nilai untuk shear stress dan juganya deformation lah. Okay. So ni adalah nilai-nilai bagi model of elasticity bagi different material. Dan juga nilai shear G dan juga Poisson ratio. Okay. Bagi kamu lihat je lah yang ni. So ni kalau untuk special case. Special case ni kalau you ada plane stress, iaitu equal to 0. This is typically a thin sheet. Yang ni gunakan formula jugalah yang ni. Formula yang ni. Tapi kalau you dapati you punya stress tu padanya z-axis tu adalah 0. Okay. So akan adanya X dengan Y sajalah. Tengok pada example. You ada bar dengan bar dia jenis A35 steel. Dimension dah diberikan. Dia bagi kamu P, iaitu kat sini kita akan tengok dia adalah tension. So bila tension, rumus untuk Poisson ratio kamu adalah negatif. Okay, akan jadi negatif. Dia minta kamu carikan determine change its length and change in the dimension if cross section area applying to the load. So maksudnya nak cari dia punya bila kata change its length adalah nak cari perubahan deformation of length dia. Okay, so dia punya length kita boleh tahu lah dia punya nilai D kan. So kat sini dia bagi pressure dan dia bagi nilai ni. So you boleh dapat tahu area lah. So dia punya stress sebab dia berlaku pada paksi Z. Maksudnya you punya stress tu adalah mesti perpendicular to the surface. Surface kamu adalah apa? Yang ini. Okay, iaitu 0.1 ataupun 100 mm darabkan dengan 50 mm. So you akan dapat stress on Z-axis adalah this one. Okay. Lepas tu kita nak dapatkan dia punya apa kaitan dia. Nak carikan dia punya deformation lah. Delta ataupun ni. So yang ini dia tak bagi pun kamu nilai strain. Dia bagi kamu nilai E. So boleh gunakan relationship antara modulus of elasticity lah. Yang ini. Stress equal to E times by strain. Okay. Yang inilah. So bila olah jadikan macam ni. So akan dapatlah nilai untuk strain pada paksi Z. So elongation dia adalah yang ni lah. Yang ini the axial elongation of the bar is therefore this one lah. Iaitu kita dah tahu strain bagi paksi Z adalah deformation bagikan original length. Original length pada Z dah tahu dah. Z apa dia? 1.5 ni kan. Ni Z kamu. Yang ini yang kamu nak cari. Okay. Ini adalah jawapan dia. Lepas tu apa lagi? Dia nak cari the construction strain in both the X and Y direction apa? Okay. So kalau kita tengok pada paksi Y dan juga paksi X, dia akan nilai dia adalah sama. Okay. Nilai dia adalah sama. Itu yang ini. So the changes, you boleh carilah deformation pada paksi X dan juga pada paksi Y setelah kamu dapatkan nilai bagi strain pada paksi X dan juga paksi Y. Okay, untuk example seterusnya, yang ni kita bagi rod dari diameter 16 mm dan juga length dia 500 dan dia ada elongation. Bila kata elongation dia mesti adalah ni, simbol ni atau simbol delta lah. Okay, simbol ataupun delta.
Okay. Dia bagi sigma dia adalah 2.4. Dia kata has elongation and contraction in diameter. Macam mana nak tahu dia adalah negatif? Macam mana tahu nak tahu kenapa dia adalah negatif? Tan Kailun. Kenapa nilai sigma Y itu negatif 2.4? Tan Kailun? Saya syok sendiri ke mengajar ni? Ada. Ke mic Tan rosak? Senang je jawapan dia. Sebab you kenakan daya pada paksi X. So paksi X akan memanjang. Paksi Y dan juga Z dia akan memendek. Bila memendek dia akan jadi negatif. Okay? Faham Faham. Okay. Faham. Okay. Untuk yang example ni dia akan cari dia punya ni adalah formula untuk cari area, stress in x-axis, strain in x-axis, strain in y-axis. Kenapa strain in y-axis dia gunakan D bukannya L? In y-axis kenapa dia gunakan D bukannya L? Siapa nak tanya? Nurmai Sarah Muhammad Zaidi. Nurmai Sarah ada? Yes, I do. Okey, kenapa strain pada paksi Y dia gunakan D bukan L? Bukan ke rumus strain adalah deformation of length equal to original length. Kenapa gunakan diameter? Boleh jawab tak? Mai Sarah boleh jawab? Faham tak soalan saya? Kenapa pada paksi Y dia gunakan D? Dia gunakan diameter punya formula bukan L. Yang Y tu diameter right. Yelah kenapa tak gunakan L? Kenapa kan kita punya rumus untuk strain kan adalah original length over original length, deformation length over original length. Tetapi kat situ dia gunakan strain bagi Y adalah over D. Kenapa dia guna D? Mai Sarah? Siapa boleh bantu Mai Sarah? Saya nak try boleh tak Puan? Okay. Siapa nama? Siapa nama? Akila. Akila section? Section 1. Section 1 je. Okay Akila. Sebab guna diameter yang tu tinggi asal untuk Y. Yang tu tinggi dia sebab dia ambil yang dekat bulatan. L tu untuk paksi X. Yang Okay. Itulah jawapan dia. Macam masyarakat tu dia dah sebut dah meter tapi dia punya maksud tu tak sampai. Okay. Sebab pada Y, okay, Y adalah ini. Okay, ini adalah Y. Okay, Y itu adalah berkaitan dengan muka bagi bulatan ini. Tapi kalau pada paksi Z, okay, dia ada kaitan dengan yang ini. Okay. Mana lagi nak terang? Ni untuk example ni. Example ni beritahu a rubber type of material with thickness 10 mm.
Dia bagi G ataupun modular originality adalah 0.75 Newton per meter millimeter square placed between two plate to absorb a shear force. Iaitu P kamu 150 kN. Dia minta kamu carikan shear stress. Shear stress kamu tak akan gunakan apa? P over biasa apa? Shear stress rumah dia apa? P over A ataupun D lah. Okay. So, tapi sebab dia bagi G, sama juga. P over A. Tapi kalau contoh dia dah bagi nilai ni, you boleh gunakan equation terjadikan shear stress adalah G lambda. Okay. Boleh Tapi yang tu digunakan yang P over A. So untuk yang B, dia minta kamu carikan shear strain. Okay, shear strain gunakan ni lah. Okay, gunakan ni. So dapatnya dalam unit radian lah. Okay. So ni kena ingat shear strain dalam unit radian. Okay. Lepas tu dia minta kamu carikan E. If V adalah 0.5. So you tak boleh gunakan equation stress equal to E strain. You kena gunakan yang Poisson ratio tu. Okay. Poisson ratio tu yang mana? Yang ini. You ada G, you ada E dan juga you ada ni. So dengan masukkan nilai E dia. Sebab kenapa gunakan Poisson ratio tu? Sebab yang dia dah bagi kamu nilai untuk Poisson. Okay, Poisson ada, G ada. Okay, sekarang nak cari E. Masukkan equation yang inilah. So, dapatlah yang ini. Okay. Yang ke D. Lateral movement of the plate. Delta, yang ini. Delta So, delta kita nak tahu strain over deformation length over original length. Okay. Sekarang strain tak ada. Okay. Strain tak ada. Kita cuma ada shear stress je. So nak gunakan dia, you kena gunakan yang ni lah. Apa yang you ada. Yang ini datang dari mana? Delta over 10 ni. Iaitu kita tahu shear stress. Shear stress 10 tu apa? 10 tu dah telat ada tulah pula. 10 tu adalah ni 10 ni adalah apa? You all tengok slide masing-masing tak? Kita tahu mana? Ni G dia adalah T tau bagi dengan G equal to lambda. Okay. So lambda tu adalah apa? Tidak tahu dia punya deformation kan. Deformation ni daripada asal 10 bagikan dengan 10. G rigidity. G. Kenapa bagi 10 Delta nak cari elongation. Lateral movement of the plate. Okay, of the plate. Yang tu macam dia punya diameter. Ada siapa nak cakap? What? Anyone? Ni saya dapat info ni. Delta over 10. TG. Theta over G. Yang tu tahulah. Dia gunakan hubung kait yang ni. Lambda. Kalau kita tahu strain adalah. Bukan, tak ada ke mana. Lambda. TG. 0.8. 0.16. 0.16. Nak tahu hubung kait dia ni.
Anyone boleh tolong saya? Macam mana boleh dapatkan G ni? Saya dah lupa lah. Dia kaitkan dengan rumah siapa Dia ada kaitan dengan ini. Tahu itu adalah tipe G. Original length. Macam ni 50. Tak. Condition. 100 ni. Kak Ivy dulu lah, nanti saya dah dapat info saya beritahu Saya takut nanti kan terlepas pula. Discard. Nanti saya tanyakan, saya kena record balik benda tu. So kita dah habis 2.2. Ada masa lagi? Ada masa lagi. 4 lagi ni. So pergi kepada 2.4. Ni mana 2 point? Ni 2.2 2.3. Okay, 2.3. Ini adalah properties untuk jenis-jenis material lah. Kita ada concrete, kita ada steel, kita ada stone, kita ada wood. Okay. Secara logik, yield dia tak ada nilai, concrete tak ada nilai untuk yield stress, stone pun tak ada nilai untuk yield stress. Sebab yield tu apa? Kena faham yield tu apa? Konkrit dia boleh mengembang menguncuk tak? Anyone? Konkrit dia boleh mengembang menguncuk tapi terlampau kecil terlampau kecil. Jadi bila dia tak boleh nak mengembang atau menguncuk, dia tak ada nilai yield stress lah. Okay. Boleh dikatakan tak ada nilai stress. Sama juga dengannya batu. Batu pun dia tak boleh nak mengembang dan menguncuk. Itulah dia punya size. That's why dia tak ada nilai untuk yield stress. Tapi kalau steel, dia boleh mengembang menguncuk dipengaruhi oleh suhu lah. Kalau panas dia boleh mengembang, kalau sejuk dia akan menguncuk. Sama juga dengan kayu. Kayu ni kalau kita kenakan air ke, kenakan apa-apa material, dia akan mengembang dan dia akan menguncuk. Okay. Tapi untuk semua material ni dia ada ultimate stress lah. So mana kalau untuk woods ni dia ada negation ke? Dia tak ada negation lah. Sangat. Okay, ini adalah property untuk yield point. You kena tahu yield point tu apa, ultimate stress tu apa, breaking stress tu apa. Ultimate stress dan maximum stress. Maximum, daya paling maksimum yang digunakan sebelum material itu rupture ataupun gagal. So breaking stress ni adalah bila masa dia dah gagal. Okay. Yield point ni adalah critical point. Critical point di mana sebelumnya spesimen tu berubah deformation ataupun berubah bentuk lah. Okay, biasanya tapi dia taklah besar sangat, dia kecil je. So yield point kat mana kedudukan dia? Kat sini. Okay, selepasnya linear region ni yang dari point. Ultimate stress tu adalah maksimum punya daya. Breaking stress ni ada dari mana dia berlakunya fracture. Okay, kena hafal kedudukan tu. So ni ada contoh design lah. Kalau ada design structure ke, kita kena tahu limit stress ataupun limit strength sesuatu material sebelum kita nak design dia. Contohlah you nak buatnya bumbung menggunakan steel. You kena tahu steel tu jenis apa dia punya limit stress, apa dia punya limit strain. Okay. Bergantung kepada jenis structure yang digunakan. Sebab kalau contoh macam bumbung, dia hanya menampung beban bumbung saja. Tapi kalau macam contoh structure tu you nak gunakan sebagai kolom ataupun steel tu kamu nak gunakan sebagai kolom, you kena tahu pula dia punya yield strength dia, ultimate strength dia. Yang ini kita boleh dapat daripada uji kaji lah yang tensile stress tu. Tensile test. Okay. Nanti yang ni kalau kita nak buat compare to achieve safe design, engineer must ensure that the applied stress does not exceed the material through stress capacity. So you kena ada lah sama ada apakah nilai yang ataupun kita panggil allowable value yang dibenarkan. You kena tahu kalau untuk material tu dia punya allowable dia
stress dia ataupun allowable strain dia berapa. Okay. Dia kata apa? Applied stress versus actual material stress capacity. Applied strain virtual material strain capacity. Okay. Kalau applied tu maksudnya actual. Kalau bukan. Kalau applied stress tu you akan tengok lah dari segi you punya eksperimen. Kalau actual stress tu benda tu yang kita dah apply kan dia. Macam contoh you buat eksperimen tu kan. You buat eksperimen tu itu adalah you buatkan sebagai you applied. Okay, kalau actual dah ada pun datanya ataupun dah ada lah nilai E je. Cuma kita nak pastikan sama ada material itu dia failure disebabkan oleh benda lain ataupun memang dia ada something wrong with the material inside the material lah. So kita akan comparekan lah applied actual stress. Okay, kita obtain daripada calculation. Okay, daripada formula. Okay, itu ada applied. And then kalau actual material stress obtain from stress strain curve. Stress strain curve ni you dapat daripada mana? Eksperimen lah. Okay. Comparison jika if actual lah ni. Actual stress less than material stress capacity, then dia adalah okay. Kalau dia lebih kecil, maksudnya yang kita nak apply pada actual tu, kalau nilai dia lebih kecil daripada yang kita kira dalam eksperimen, so maksud design kita okay lah. Okay. If actual stress more than material stress, then capacity not okay. Material ni akan fail. Okay. Ni ada simple illustration, steel rod with strength capacity. Jig shredder adalah 80, ultimate strength adalah 340. Is the design okay if maximum stress use is yield stress? Jawapannya apa? So kalau kita kirakan dia punya P over dengan A. So P kamu adalah 30 kN, area kamu adalah yang ini. You akan dapati nilai untuk stress kamu adalah 300 megapascal. So actual stress adalah 300 megapascal. Tapi material yang kita nak compare kan tadi kan yield kan. Yield kamu adalah 280 megapascal. Di mana dia lebih besar. Kalau lebih besar tak okey. Material akan fail. Okay. So kalau kita gunakan ultimate stress. Okay, ultimate stress. Okay, nilai dia macam mana? Nilai dia adalah dia lebih kecil. So yang ni dari segi ultimate stress pula dia lebih kecil. So dari segi untuk strength dia masih lagi okay. Tapi kalau yield dia tak okay. Okay. So factor of safety. Dalam macam saya cakap tadi lah, you kena tahu faktor keselamatan lah ataupun untuk material tersebut. In actual engineering practice, the value of actual applied stress is not taken exactly at yield stress or ultimate. Kita tak akan guna pakai hanya berdasarkan yield stress atau ultimate. Tetapi rather some value lower to make sure safety is achieved lah. The lower factor is called factor safety. Okay, ada formula untuk factor safety Factor safety equal to F ataupun daya untuk fail bagi daya allowable ataupun stress bagi fail bagi stress allowable. Ni yang allowable ni lah. 30. Kalau untuk yang fail kan, steel rod with strength capacity of ultimate stress, strength adalah 340. Is the design okay if maximum stress used is ultimate stress? Adakah design tu akan okay kalau kita gunakan maximum stress? If maximum stress used is ultimate stress. Okay, kita tengoklah daripada gunakan formula lah. So you ada ini you punya stress. Okay. Yang fail mana? 340. Dibagi ni lah 340. Tak nak pula dia. Bagikan dengan allowable. Allowable tu maksudnya yang kita apply. Okay. Yang kita apply 300. So dia punya factor of safety adalah 1/13.
Okay. Jika faktor safety kamu adalah 2, you akan allowable kamu dapat 140 megapascal. Okay. Yang ni untuknya factor of safety ni rasa soalan tak susah sangat. Dia bagi kamu nilai je. Kalau yang ni dia bagi kamu if factor of safety is 2, what would be the suitable cross sectional for yield? Kalau you gunakan yield stress kamu adalah 280 megapascal. Okay. So kita akan masukkan dia dalam rumus yang ini. Okay. Biasanya yang diberikan tu adalah untuk yang fail. So you akan dapat allowable. Allowable kamu adalah 140 megapascal. Okay. If factor of safety is 2, what would be the suitable cross sectional area? Ni lah dia. Nak cari, tapi nak cari cross sectional area. Cross sectional area you akan ada P over A. So masukkanlah nilai P kamu nanti. Okay. Iaitu so area ni nanti boleh kira lah. Dengan menukarkan megapascal kepada kilonewton ke apa yang soalan, dapatlah nilai A. Okay. Mana? Kenapa lain ni? Percentage is cross section is maintained at what would be the suitable load. Ni kalau tadi what would be the cross sectional area. Kan ni kalau load pula. Main-main dengan formula je lah nanti. Okay. Yang ni you pusing-pusing je kalau dengan formula. Kalau you bagi factor safety 2, yang ni mengapaskan ni, masukkan nilai dia dalam formula. Okay. Ini contoh lah. Kenapa kita perlu design mengikut dia punya factor of safety ataupun dia punya allowable You nampak dia punya ni menunggu masa je untuk runtuh. Okay, sebab dia mungkin salah analisis ke apa ke. Sama juga dengan steel padanya railway ni. Okay, dia tak consider dia punya factor of safety je lah. Sama juga dengan yang ni. Dia hanya tampung dengan kayu je. Mana boleh. Okay, yang kalau gambar rajah yang ke ni, apa yang you boleh notice? Apa yang you boleh notice kesilapan di situ? Ada notice apa-apa tak? Saya notice ni, kayu. Dia gunakan beam kayu. Okay, sedangkan yang tepi-tepi ni adalah konkrit. So, yang ni tunggu masa je untuk the bend. Okay. So, ni adalah actually loaded member application design. Okay, design consideration. You kena consider sebagai engineer, kena consider lah. Untuk stress, dia punya yang actual tu kena lebih kecil lah daripada yang dibenarkan, baru dia okay Sama juga information lebih kecil. So, factor of safety ni ataupun N adalah actual strength bagi dengan required strength. Okay, dia mesti lebih kecil, lebih besar daripada 1. Nak cari allowable stress pula adalah actual strength bahagikan dengan factor of safety, FOS. Allowable load adalah samalah allowable load sama juga dengan kalau dia ada stress equal to P allowable over dengan area. Area tak ada kalau dia kata area allowable, gunakan area allowable lah. Kalau gunakan area saja, area yang ada pada soalan. Okay, yang ni dah disimplifykan lah. Ni dia. Factor of safety adalah kalau kita nak considerkan daya apakah yang allowable ataupun daya apakah yang akan fail, dia gunakan formula daya lah. Okay. Fail mesti dibagikan dengan allowable. Okay. Untuk stress yang fail bagi dengan allowable. Untuk strain yang fail bagi dengan allowable. Mesti fail bagi allowable, bukan allowable bagi fail. Okay. Yang ni based on equation. Sama je lah ni. Yang ni adalah example. So example ni pun samalah. Yang ni dia bagi apa? Dia bagi kamu diameter D. And then you ada area this one. Dan pada pin AC dia bagi diameter this one. Dan untuk steel tu adalah yang mana? Steel dia bagi stress bagi steel fail adalah 680. Untuk aluminium yang ni steel. Steel ni dia punya allowable dia berapa? Yang ni aluminium pun allowable dia berapa? Berapa? Fail. Yang ni fail lah.
Memang fail lah. Okay. Untuk steel. Yang ni untuk aluminium. So dia bagi pula factor variety 2. Dia kata determine the largest load P that can be applied. So bila P dia you boleh considerkan sebab dia bagi dalam bentuk shear fail. So mesti ada P over dengan A. Kan? Lepas tu kalau untuk strain ada bagi strain tak? Nilai strain. Tak ada je. So yang strain tu dia ada determine the largest load P that can be applied to the bar. Kalau you tak cari yang ni pun tak apa juga. Sebab dia nak nilai P. Okay, so you kena cari nilai P untuk ketiga-tiganya lah. Yang ni dia masukkan equation. Yang ni example ni saya nak you all study sendiri sebab dia apply dalam formula sahaja. Jangan masukkan equation. Yang ni kan kalau you ingat balik kan dalam menggunakan equation of equilibrium. You ada unknown FAC dengan FB dan juga P. P ni berapa? Okay. Ni ada untuk rod FAC. Masukkan je dalam equation tu nanti berdapat. Okay, boleh InsyaAllah. Boleh Puan. Dan ini ada untuk exercise. Exercise ni untuk buat. Untuk sebagai orang kata ulang kaji untuk test 2 nanti. Okay. Dia nak minta determine minimal diameter of bar. Saya nak tanya untuk slide chapter 2 ni dah ada tak dalam Google Drive? Dah. Ada. Sampai 2.4 Ya. Okay. So macam masa ada jam pukul apa jam? 346. 346 sekejap chapter 2.4 ni. 39 slide. Banyaknya. Sekejap apa dia? Dia pasal thermal. You nak saya buat video hantar ke ataupun nak terus ni? Banyak juga ni. You nak saya share video dalam YouTube ke macam mana? Video untuk yang 2.4 ni? Ya. Sebab 2.4 ni memang masuk ni. Semua masuk dalam test 2. Tapi sebab dia confuse sikit. Dia macam saya perlu detail punya explanation. Sebab dia banyak example ni. Saya bagi dalam video sebab saya takut kalau saya bagi dalam masa berapa minit ni kan tak faham pula. Laju sangat. Boleh tak? Boleh. Boleh Puan. Okay. Saya sebenarnya dah kekeringan tekak dah dia bercakap non-stop ni. Aduh loteh. Nak apa ni? Suara pun dah nak hilang ni. So nanti saya akan bagi insyaAllah esok kot video tu. Boleh Boleh Puan. Boleh Puan. Boleh. Okay boleh. Sekejap. Asal ni apa ni? Dia tak nampak tu. Siapa yang tak nampak? Okay, kalau tak ada apa-apa, kita akan sambung kuliah saya dengan video nantilah. So, saya stop dulu ni. Yang ni panjang ni. Dekat sejam lebih. Nanti edit pula. Okay, ada apa-apa soalan tak? Okay, ada. Okay, ada. Kalau tak ada, saya tanya soalan lah. Nak saya tanya soalan ke nak you tanya saya soalan? Puan, attendance macam mana? Ni saya maintain dia dekat Google Meet ni. Bila saya log out ni, attendance terus dia record. Faham tak? Okey Puan, terima kasih. So jadi saya tahulah orang tu masuk tak masuk kelas saya kan. Pakainya Google Attendance je lah, senang. Kalau bagi yang Google Form tu biasanya saya akan bagi kalau saya bagi kelas tu adalah kelas video semata-mata. Kalau Google Meet memang saya akan ambil attendance melalui Google Meet. Okay, boleh So tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Puan. Ya. Ada soalan dekat chat. Soalan dekat chat. Puan, chapter 1 sampai chapter 2
Kenapa ada dengar sampai chapter lain ke? Siti Nuraisyah? Siti? Nurai? Tak, saya tanya je. Dia tanya je. Rasa-rasa you? Rasa-rasa you Siti Nuraisyah sampai chapter berapa? Chapter 2. Yelah chapter 2 lah sayang. Takkanlah saya nak masuk sampai chapter 3, chapter 4, chapter 5 kan benda tak belajar lagi. Sebab tu saya rush mengajar hari ni. Mengambilkan chapter 2. Okay? Yang saya cakap section lain tu dah habis chapter 2. Yang dah ada pun habis chapter 3. Saya tak tahulah macam mana dia lecture dia ngajar gunakan speed limit, over speed limit kot. Laju kot. Ataupun dia gunakan waktu. Tak tahulah macam mana dia buat kelah ganti. Tak tahulah saya. Saya rasa macam habis nafas dah nak mengajar. Sebab ada satu lagi sebelum bersurai. Saya nak tanya hari Ahad ni ada berapa grup lagi yang akan masuk? Section 1. Section 1. Puan group. Yo. Ya, group 1 ada masuk. Oh, you ada masuk. Lagi? A1 lagi? A5. You punya group ada berapa assignment lagi? Cuma Shrub Buckling. Nur Irina? Deflection. Okay, selain group you dengan group Irina A berapa? A5. Okay, selain A1 dan A5 ada lagi tak group lain? Tiada. Okay, untuk section 2, group berapa yang masih ada lagi lab? Section 2? Kalau Mike tak boleh cakap, chat dekatnya, tulis dekat chat. Ke section 2 semua dah habis? So kalau senyap saya beranggapan sudah habis dan saya akan gunakan masa lab untuk cover chapter mana yang ni lah. Kalau ikut lecture plan kita sebenarnya dah ketinggalan. Satu lagi sebab you all mula-mula masuk kan kena quarantine kan. Dan kita pun masuk start belajar minggu yang ke-3 tak salah So ada 2 minggu yang kena cover. Okay. So saya berharap minggu ni semua lab settle. Boleh? So nanti minggu depan macam contoh section 1 dia lab hari Ahad. So saya akan buat kuliah hari Ahad, saya akan record. So nanti section 2 akan tengoknya record bagi kelas hari Ahad tu. So bila saya buat kelas hari Isnin untuk section 2, saya akan record. So nanti section 1 akan tengok yang record tu. Tapi tak setiap minggu lah. Kalau saya cakap okay hari ni saya akan buat kelas. Kena standby lah sebab tu ada masa saya kan. Sebab nanti Rabu kita ada kelas lagi. Saya nak speed up untuk masuk chapter 3. Chapter 3 adalah chapter critical. Memang saya perlu buat Google Meet kot. It's better sebab kalau siapa yang dah tengok saya punya YouTube, saya ada buat je video untuk chapter 3. Saya takut nanti kan ada yang tak faham. So saya akan buat Google Meet lah untuk buat chapter 3 tu. Nak tunjukkan calculation dia. So kalau you tak faham, you terus tanya direct lah. Okay? Boleh? Boleh, madam. Boleh. Okay, itu saja. Sekian. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam dekat WhatsApp group ke apa ke. Tapi saya menjawab soalan Siti Nuraisyah memang sampai chapter 2. Okay, soalan ada soalan objektif, ada soalan subjektif. Okay, soalan objektif biasalah. Memang kata banyak soalan. Soalan subjektif pun akan ada banyak set. Okay, sebab kami nak mengurangkan possibility you all untuk menero. Okay. So kalau tak ada apa-apa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Assalamualaikum. Puan. Ya. Puan, untuk kaedah menjawab tu, Puan akan gunakan sama juga ke cara macam statik dulu? Macam mana maksudnya?
bagi handout untuk kita orang guna kertas yang Puan sediakan. You nak macam mana? Senang tak untuk you all print? Tak senang. Susah. Susah. Tak ada printer Tak ada. Enggak ada. Okey lah, tak apalah. Macam tu tak ada handout lah. Siang pula kan. Nanti kan tercari-cari ni. Tak apa, gunakan kertas sendiri. Tetapi biarlah kertas, saya prefer yang jadi masalah saya masa masa lepas PDF yang you hantar tu dia punya gambar tak clear. Ada yang kabur lah, ada yang bergegar lah. Okay. So untuk dari segi template, tak ada template. Gunakan yang you punya sendiri, tapi information kan ada lah. Nama, section, nama, normometric, section, nama khusus dengan kod khusus. Okay, dan juga jangan lupa tulis test 1. Test 1 ke test 2 ke. Okay, boleh So Boleh, hari Ahad dengan hari Isnin, minggu depan saya akan buat kelas. Hari Rabu nanti akan buat test. Okay So minggu depan saya akan masuk chapter 3 lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Aku salam. Terima kasih madam. Thank you, Kamu buka juga. Jangan lupa solat. Solat tak ada guna puasa. Selamat Raya, Puan. Raya Pak sini saya duit raya. Raya. Puasa lama lagi. Terima kasih, Puan. Sama. Puan. Ya. Jadi kalau semua lab dah habis, jadi Puan dah tak payah akan balik ke Paguh. Itulah kebetulan pula anak saya kena cuti sekolah dan start lepas cuti raya tu kena PDPR. Mampuslah aku. Memang kena buat from home lah. Stress lagi tambah stress lah. Mungkin saya akan stay kat JB kot. Sebab JB rumah saya ada wifi. Rumah sini tak ada wifi. Rumah sini pakai mobile data. Tak cukup lah pula. Oh, begitu. Okey, baik. Nah, saya harap subjek ni habis lab. Subjek satu lagi hidrolik pun habis lab. Okay. Okey. Okay, Assalamualaikum. Salam.